Okey, kita sambung. Assalamualaikum semua. Okey, sambung latihan formatif 5.2. Okey, kita tengok . Nombor 1, sekeping duit shilling adil dilambung sebanyak 4 kali. Okey, highlightkan mana yang penting . Sebanyak 4 kali. Bina jadual taburan ke barang kalian untuk mendapatkan angka. So, awak tahu duit shilling dia ada 2. Satu dapat gambar, satu dapat angka. Kalau tak percaya, awak tengok duit shilling awak tu. Belah satu ada gambar, satu lagi angka. Okey. So, dia kata dia lambung sebanyak 4 kali. Bila lambung sebanyak 4 kali, dia punya kesudahan dia adalah sama ada tak dapat langsung angka, ataupun sekali dia dapat angka, ataupun 2 kali, atau 3 kali, atau 4 kali. Okey, faham? Okey, so bila bina jadual taburan ke barang kalian, okey, buat dia punya jadual table dia. Okey, so belah sini X sama dengan R, P X sama dengan R. Apa rumus dia? NCR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Okey. So, kat sini ada berapa line? 0, 1, 2, 3, 4. Nampak? Okey. So, buat rumus dia. N. Okey. NCR. N dia 4 kali ya. N sama dengan 4. So, 4C kosong P. Okey, kalau duit shilling ke barang kalian untuk dapat gambar 0.5. Ke barang kalian untuk dapat angka 0.5. Nampak? Ataupun 1/2 boleh. 0.5 kuasa, bagus. 0.5 kuasa 4. Okey, 4C1, 0.5 kuasa 1, 0.5 kuasa 3. 4C2, 0.5 kuasa 2, 0.5 kuasa 2. 4C3, 0.5 kuasa 3, 0.5 kuasa 1. 4C4, 0.5 kuasa 4, 0.5 kuasa 0. So, kita akan dapat 0.0625, 0.2500, 0.3750, 0.2500, 0.0625. Okey. Awak praktis, jangan ambil jawapan cikgu ni je. Ambil kalkulator awak, awak tekanlah. Ni contoh nak tekan kalkulator. 4C. C tu ada dekat bahagi. So, kena tekan shift bahagi. 4C kosong. Kurungkan. Mula-mula. Okey, cikgu padam balik. Okey, first step, tekan kurungan. Ni buka kurungan. Okey. Kemudian tekan 4. Untuk 4 ni. Okey, kemudian tekan shift. Shift bahagi, sebab dekat shift bahagi tu ada NCR tu. Dia ada tulis. Dekat atas bahagi tu dia ada tulis NCR. Okey, so dekat awak punya display dia akan display kurung 4C. Okey, lepas tu tekan ni kosong. Nampak? Tutup kurungan. So dia akan macam ni dia tutup kurungan. Okey, kemudian tekan darab 0.5 kuasa 0. Darab 0.5 kuasa 4. So, terus sama dengan dapat jawapan yang ni. Okey, nampak? Okey, cuba Okey. So, ni dah jawapan kekerapan dia. So, kita tengok nombor 2. Okey, untuk nombor 2,
Sebiji dadu adil. Sebiji dadu adil dilambung sebanyak 3 kali. Dadu adil ni bermaksud dadu yang betul, dadu sebenar. Dadu sebenar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul tak? Dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6 permukaan dengan nombor 1 sampai 6. Okey. So, dia tanya. Dia lambung sebanyak 3 kali. Okey, bila lambung sebanyak 3 kali, kesudahan dia adalah 0, 1, 2, 3. Okey. Bina jadual dan lukis graf taburan ke barang kalian untuk mendapatkan nombor lebih daripada 3. Okey, nombor lebih daripada 3 adalah 4, 5, 6. 4, 5, 6. So, jumlah semua sekali ada 6 nombor. Ni ada berapa? 3 nombor kan? 3/6 ke barang kalian dia. So, 3/6 adalah 1/2. Nampak? Okey? Faham? Okey, dia lambung 3 kali. Okey, so jadual dia okey, dalam ni X sama dengan R, X sama dengan R. Okey, 0, 1, 2, 3. Okey, kita tengok. Okey, kebarangkalian dia dalam 3 kali balingan tu, tak ada satu pun dia dapat nombor lebih daripada 3. Maksudnya, dia dapat nombor 1, 2, 3. Dia tak dapat nombor 4, 5, 6. So, ketiga-tiga dia lambungan. Okey, lambungan pertama dia tak dapat. Yang ni dia dapat. Maksudnya, kalau dia dapat 1/2, ni dapat. Dia tak dapat. Berapa kebarangkalian dia? 1/2 juga. Okey, so, yang tak dapat. Maksudnya dia tak dapat semua sekali. So 1/2. Balingan kedua pun 1/2. Balingan ketiga pun 1/2 dia tak dapat. So kita akan dapat 1/8. Nampak? Okey. Yang kedua ni, dalam 3 kali balingan tu, 1 kali dia akan dapat nombor 4 atau 5 atau 6. Katakanlah balingan pertama dia dapat 1/2. Ni dapat. Okey. Balingan kedua, dia tak dapat lah. Sebab balingan pertama dah dapat. Balingan ketiga pun dia tak dapat. Nampak? Okey. Sama dengan 1/8. Tetapi, dia boleh juga jadi balingan pertama dia tak dapat. Balingan kedua dia dapat. Balingan ketiga dia tak dapat. Nampak? Yang ni dia boleh ada 3 kemungkinan. Iaitu balingan pertama dia dapat. Balingan kedua tak dapat. Balingan ketiga tak dapat. Okey. Ataupun balingan pertama dia tak dapat. Balingan kedua. Tak dapat color ni. Balingan kedua dia dapat. Balingan ketiga dia tak dapat. Nampak? Ataupun balingan pertama dia tak dapat. Balingan kedua pun tak dapat. Lambungan ketiga baru dia dapat. Nampak? So ada 3 keadaan. Bila 3 keadaan, setiap satu ni adalah 1/8. 1/8. Yang ni pun 1/8. Ni pun 1/8. Ada 3 kali kan? So 3 kali 1/8, kita akan dapat 3/8. Nampak? Faham? Okey, next. 2 kali baling lambungan dia dapat. Maknanya 1 kali dia tak dapat. Bermaksud, contoh, lambungan pertama dia dapat.
Lambungan kedua pun dia dapat. Lambungan ketiga dia tak dapat. Nampak? Boleh jadi, ni cikgu buat sikit. Boleh jadi mula-mula dia dapat nombor 4, 5. Nombor 6 dia tak dapat. Nampak? Boleh jadi dia dapat nombor 5, 6. Nombor 4 dia tak dapat. Faham? Okey, boleh jadi juga dia dapat nombor apa lagi? 4, 6. Nombor 5 dia tak dapat. So, ada berapa keadaan itu? Ada 3 keadaan. Nampak? Bila 3 keadaan, darabkan dengan 3. So, kita akan dapat 3/8. Nampak? Okey. Untuk terakhir, ketiga-tiga lambungan dia dapat. So, bila ketiga-tiga lambungan dia dapat, 1/2 darab 1/2 darab 1/2. So, dapat 1/8. Okey, so kita nak lakar graf. Lakar graf ni awak kena guna yang kertas graf tu lah, kecil-kecil tu kan. Okey, tak guna pun tak apa. Awak guna janji awak punya skala tu tak adalah macam teruk sangat kan. Lebih kurang sama je kan. Okey, sekarang kita bina graf. Okey, paksi dulu. Paksi X, paksi paksi X, paksi Y. Okey, so sini boleh letak R. Yang ini adalah PX sama dengan R. Kebarangkalian dia. So, dekat sini selang yang sama 1/8, lepas 1/8 2/8, lepas 2/8 3/8. Nampak? Okey. Kemudian kat sini 0, 1, 2, 3. Okey. Selang dia bagi samalah kalau tak ada yang garisan grid tu. Okey, kemudian kita tandakan 0 1/8, 1 3/8. Nampak? 2 3/8, 3 1/8. Okey. Ambil pembaris. Tarik, 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 tarik. Ni cikgu buat saya ingat. Awak buat lurus lah. Yang tarik macam cikgu tu. Okey. So, dapatlah graf dia. Okey, faham? Okey, next. Nombor 3. Kebarangkalian seorang murid tingkatan 5 melanjutkan pelajaran selepas tamat persekolahan ialah 0.85. So, lanjut pelajaran adalah 0.85. Ni adalah P. Bagus. Okey, dah dapat P, terus cari Q dia apa? 1 tolak 0.85, kita dapat 0.15. Silap kira. Kita dapat 0.15. Okey, nampak? Okey, sekarang dalam sampel yang terdiri daripada 8 orang murid. So, awak dari situ awak tahu N dia sama dengan 8. Bagus. Cari kebarangkalian bahawa A, semua murid melanjutkan pelajaran. Jadi, semua murid. Maksudnya, kita guna rumus apa ni? N, C, R, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Nampak? Benda tu ni hafal. Okey. So, N apa? 8. 8. C dia nak semua murid. 8. Nampak? P 0.85 kuasa 8. Q 0.15 kuasa 0. So, dapat 0.2725. Okey, nampak? Okey, sekarang B. Kurang daripada 3 orang murid melanjutkan pelajaran. Bermaksud, PX kurang daripada 3. P besar ni adalah kebarangkalian. Nampak? X kurang daripada 3. Bila X kurang daripada 3, bermaksud X sama dengan 0 tambah kebarangkalian X sama dengan 1 tambah kebarangkalian X sama dengan 2. Okey, awak kena ambil semua kurang daripada 3, 0, 1, 2. 3 tak termasuk. Okey.
8C kosong, 0.85 kuasa kosong, 0.15 kuasa 8. Nampak? Tambah 8C1, 0.85 kuasa 1, 0.15 kuasa 7. Tambah 8C2, 0.85 kuasa 2, 0.15 kuasa 8 tolak 2, 6. Okey. So, jawapannya kita akan dapat 2.423 darab 10 negatif kuasa negatif 4 ataupun 1, 2, 3, 4. 0.002423. Okey. Faham? Okey, next. Seterusnya nombor 4. Sebiji durian dipilih secara rawak daripada beberapa bakul. Kebarangkalian bahawa sebiji durian yang dipilih adalah busuk ialah 0.1. Durian busuk 0.1. Okey, walaupun dia busuk, dia adalah P. Nampak? Okey, jadi terus cari Q. Q sama dengan 1 tolak 0.1. Kita akan dapat 0.9. Bagus. Cari nilai jangkaan dan sisihan piawai. Nilai jangkaan tu adalah nilai, nilai jangkaan sama juga nilai min, iaitu kenapa kita samakan dengan min? Sebab kebarangkalian yang busuk kita darab dengan bilangan yang ada. Nampak? Min adalah NP. Ni bilangan yang ada adalah 50. P dia yang busuk 0.1. So kita boleh tahu berapa biji yang busuk. So nilai jangkaan dia 5 biji yang busuk. Faham? Okey, sekarang dia nak sisihan piawai. Sisihan piawai. Sisihan piawai adalah punca kuasa NPQ. So kita dah ada N. N kita berapa? N kita adalah 50. P kita 0.1. Q kita 0.9 punca kuasa. So kita akan dapat 2.121. Okey, sisihan piawai simbol dia yang ini. Okey, faham? Boleh? Okey, senang sangat kan? Okey, ni awak ingat min sama dengan NP. Sisihan piawai sama dengan punca kuasa NPQ. Kalau variance sama dengan NPQ. Okey, next. Nombor 5. Pemboleh ubah rawak binomial X bertabur secara binomial dengan NP mempunyai min dan variance 4. Bermaksud X bertabur secara binomial NP. Min dia 5. So, Okey, so min dia 5. Bila min dia 5, terus buat min sama dengan NP sama dengan 5. Bila kita buat, kita nampak terus. Variance sama dengan 4. Variance, kalau tak tahu letak NPQ. So sama dengan 4. Nampak? Okey, cari nilai N dan nilai P. Okey, dari sini kita tengok. NP sama dengan 5. NPQ sama dengan 4. So kat sini boleh nampak terus NP 5. Nampak? So gantikan nilai dengan 5Q sama dengan 4. Jadi Q sama dengan 4/5. So dah dapat Q. Bila dah dapat Q, bila dah dapat Q, boleh cari N dengan P. Okey, so
Dah dapat Q, kita dapat P. P sama dengan 1 tolak 4/5. Nampak? Okey. So, P sama dengan 1/5. So, NP sama dengan 5. Jadi, 1/5 sama dengan 5. N sama dengan 5 darab 5/1. Terbalikkan kan? N sama dengan 25. Okey, dah dapat. Seterusnya, cari kebarangkalian X sama dengan 3. Okey, so dah dapat P, dah dapat N. Okey, kita buat 5B. P X sama dengan 3. P X sama dengan 3 adalah N keseluruhan dia 25. 25 C3 1/5 kuasa 3 4/5 kuasa 22. So, dapat 0.1358. Okey, boleh. Okey, seterusnya nombor 6. X ialah satu pemboleh ubah rawak diskrit supaya X bertabur secara binomial 10P. 10 ni apa? Ingat tak dia punya bentuk? 10 ni adalah N. Nampak? Okey. Dengan P kurang daripada 0.5 dan varian 12/5. So, awak terus letak N sama dengan 10. Okey. Varian sama dengan 12/5. Apa itu variance? Adalah N, P, Q. Nampak situ? Okey, jadi N kita dah tahu 10. Ganti masuk nilai 12/5 sama dengan 10 PQ. Okey. So, PQ sama dengan 10 ni bawa sini jadi bahagikan. 12/5 darab 10 kita akan dapat PQ. 12/50 dapat PQ. Okey. So, 12/50 permudahkan dapat 6/25. Kita akan dapat PQ. So, apa nilai P? Dia bagi tahu P kurang daripada 0.5. Bermaksud P mesti kurang daripada 0.5 ni adalah 1/2. Okey. Jadi, kita tengok. 6/25 ni apa hasil darab dia? Apa hasil darab? Bawah dia confirm 5 darab 5. Nampak? Atas dia 2 darab 3. Sama dengan PQ. Okey. Kalau P kurang daripada 0.5 ataupun kurang daripada 1/2, bermaksud, okey, yang ini kita boleh pecah 2/5 darab 3/5 sama dengan PQ. So, salah satu adalah P, yang lagi satu adalah Q. Jadi, bila dia bagi syarat ini, kita boleh tahu dah P yang mana satu. P dia 2/5 sebab 2/5 ni adalah 0.4. Nampak? Q dia adalah 3/5. 3/5 ni adalah 0.6. So, dah dapat nilai. Cari nilai P dah dapat. Cari min. So, min dia, min sama dengan, apa dia? NP. Bagus. So, min sama dengan N dia berapa? 10. P dia 2/5. So, kita akan dapat min dia adalah 4. Okey, next. Soalan B. Kebarangkalian X sama dengan 4. Bila kebarangkalian X sama dengan 4, kita guna, ingat balik rumus apa nak guna. NCR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Jadi, N yang kita ada adalah 10. 10 C, yang ni R 4. P dia 2/5 kuasa
4. 3/5 kuasa 6. Nampak? Sama dengan 0.2508. Okey, bagus. Ada yang kata, cikgu boleh tak 2/5 tu tak nak, susah pecahan kan? Kita nak tukar jadi perpuluhan boleh. 10 C4 0.4 kuasa 4 0.6 kuasa 6. So dapat 0.2508. Sama juga. Okey, faham? Okey, next. Soalan nombor 7. 20 keping duit shilling adil dilambung secara serentak. 20 keping duit shilling yang adil. So, awak tengok. Shilling yang adil, ada 2 je kebarangkalian dia, kesudahan dia. Sama ada dapat gambar atau dapat angka. Bila ada 2 kesudahan, dia punya kebarangkalian dia adalah 1/2. Nampak? Ataupun, yes, 0.5, 0.5. Boleh juga. Okey, X ialah pun boleh ubah rawak diskrit yang mewakili bilangan angka diperoleh. Hitung mean dan variance. So, 20 keping tu apa? 20 keping tu adalah N. P dia adalah 0.5. Q dia adalah 0.5. Jadi, Min sama dengan, yes, NP. Jadi, 20 darab 0.5, kita dapat 10. Variance sama dengan NPQ. So, N dia 20, P dia 0.5, Q dia 0.5. So, dapat 5. Ataupun boleh juga ada yang dah cakap tu, cikgu boleh tak NP ni, dia nak buat ni. Variance sama dengan NPQ. NP saya dah tahu dah cikgu, yang atas ni kan. Betul? 10. Q ni 0.5. So, dapat juga sama. Nampak? Kaedah berbeza tapi konsep yang betul dan sama. Okey, boleh digunakan. So, kita tengok proceed nombor 8. Dalam satu kajian didapati bahawa 1 daripada 5 buah kalkulator. Ini nampak ni, 1 daripada 5 buah. Bermaksud P sama dengan 1/5. Boleh bertahan lebih daripada 8 tahun. Bertahan. Okey, satu sampel yang terdiri daripada N buah kalkulator, maksudnya N sama dengan N, dipilih secara rawak. Jika kebarangkalian semua kalkulator boleh bertahan, semua kalkulator melebihi 8 tahun ialah 0.0016. Bermaksud P kebarangkalian X sama dengan N. Semua kalkulator adalah 0.0016. Faham? So, yang ini kita guna rumus NCR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Okey. So, NC R dia N juga. Nampak? Sebab semua. P adalah 1/5 ni adalah 0.2. Q adalah 0.8. Cari siap-siap. So, 0.2 kuasa N 0.8 kuasa 0 sama dengan 0.0016. NCN ni apa-apa nombor. Awak try 8C8 dapat 1, 2C2 dapat 1, 3C3 dapat 1. So kalau NCN kita dapat 1 juga. So ini 1, tak payah tulis. Yang perlu tulis yang ni 0.2 kuasa N. Nampak? 0.8 kuasa 0. 0.8 kuasa 0 sama dengan 1. Apa-apa nombor kalau kuasa 0 dapat 1. Contoh 2 kuasa 0 1. N kuasa 0 1. P kuasa 0 1. 4 kuasa 0 1. Nampak? Okey, benda tu asas. Okey. So 0.8 kuasa 0 adalah 1. 1 tak perlu tulis.
So, sama dengan 0.016. Bila ada kuasa, bermaksud kita tukar jadi log. Okey, dah tukar jadi log. Hukum log. Hukum log. N bawa ke depan. Jadi N log 0.2 sama dengan log 0.0016. So, N sama dengan log 0.0016 per dengan log 0.2. So, kita akan dapat N sama dengan N sama dengan 4. Okey, boleh? Okey, next. B. Kebarangkalian bahawa lebih daripada sebuah kalkulator boleh bertahan lebih daripada 8 tahun. Bermaksud dia nak dia nak apa? Kebarangkalian lebih daripada sebuah kalkulator. Okey, bila lebih daripada sebuah kalkulator bermaksud PX lebih daripada 1. Bila lebih daripada 1 bermaksud PX sama dengan 2 tambah PX sama dengan 3 sampai 4. Okey, so agak susah nak cari. Jadi kita boleh buat tolakkan. 1 tolak PX sama dengan 0. Nampak? Tolak PX sama dengan 1. Dia lebih daripada 1. Maksudnya kita boleh tolak yang kat bawah dia. Okey, so 1 tolak X sama dengan 0 ni. N dia berapa? 4. C 0. P dia 0.2 kuasa 0. 0.8 kuasa 4. Tolak 4C1 0.2 kuasa 1 0.8 kuasa 3. So kita akan dapat 0.1808. Okey, boleh? Boleh ikut ya? Okey, next. Nombor 9, last one. Dalam satu ujian objektif yang terdiri daripada 16 soalan. 16 soalan. Okey. Bermaksud 16 ni adalah N. Setiap soalan mempunyai 4 pilihan jawapan. Bila 4 pilihan jawapan dengan satu daripadanya betul. Bila betul. Satu daripada 4. Nampak? Tu betul. Satu daripada 4. So, ni adalah P. So, Q dia adalah, yes, 3/4. Okey, seorang murid meneka jawapan bagi setiap soalan. Jangkakan bilangan soalan yang diteka adalah salah. Okey, bila yang diteka adalah salah, bermaksud okey, bila dia teka salah, maksudnya dia nak kebarangkalian yang salah tau. Bila yang salah, kita boleh ubah sini. Ini okey. Sorry. So, yang ini yang betul 1/4. Yang betul Q. So, yang salah 3/4. 3/4 ni adalah P. Nampak? Kita ubahkan dia supaya kita selari dengan soalan. Jadi, jangkakan bilangan soalan yang diteka adalah salah. So, salah. Bila salah? 3/4 daripada 16. So, berapa? Dapat 12 4 kali 1, 4 kali 4, 3 kali 4, 12. Okey, B. Okey. Cari kebarangkalian bahawa murid itu mendapat semua jawapan yang salah. Bila semua jawapan yang salah, kebarangkalian X sama dengan 16. Semua 16 soalan. Sama dengan again, N C R, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. So, 16 C 16. P dia 1/4. P dia 1/4 pula. P dia kita dah tukar. 3/4. 3/4 kuasa 16. Satu lagi 1/4 kuasa 0. So, kita akan dapat 0.01. Okey.
B2. Lulus dalam ujian jika 60% dianggap sebagai lulus. Okey, berapa orang yang lulus? Bermaksud nak lulus kita perlukan markah berapa? Nak lulus kita perlukan markah berapa? So, markah berapa yang kita nak lulus tu per 16, betul tak? Kalau kita nak cari markah untuk soalan kita tu, contoh awak buat ujian kan, berapa soalan yang betul per dengan jumlah semua, betul? Okey, darab dengan 100% kan? Betul tak? So, kita nak 60%. Nampak? So, kat sini X per 16 sama dengan 60/100. X sama dengan 60/100 darab 16. X sama dengan 9.6. Okey, maksudnya nak 9.6 jawapan yang betul. Okey, so kita genapkan. Mana ada soalan 9.6 kan? So mestilah 10 soalan yang betul. Kalau 9 tak cukup dia untuk dapat 60%. Faham tak ni? Faham tak? Okey, kalau dia dapat 9/16, cukup tak nak dapat 60%? Tak cukup. Kalau dia dapat 10/16, baru dapat 60% dan ke atas. Okey, faham? Okey, ni tak cukup. Okey, ni baru cukup. Okey, so dia 10 soalan yang betul. Bila 10 soalan yang betul, so X sama dengan 10. Jadi 16C 10. P dia adalah 1/4 kuasa 10, 3/4 kuasa 6. Ini soalan yang betul. Betul. Bila soalan yang betul, kita ubah balik. Kalau betul 1/4 kan? So dia adalah P. Kalau salah 3/4 dia adalah Q. Kita ubah dia bergantung kepada soalan. So kita akan dapat 1.359 darab 10 kuasa negatif 3. So 1, 2, 3 0.001359. Okey, selesai. Okey, habis. Nanti kita sambung lagi. Okey, selesai untuk tajuk taburan binomial. Okey, jumpa lagi. Terima kasih.